Okay, saya harap awak semua dah makan. Okay, pagi tadi dah ada kelas tau. So, macam biasalah kelas fizik ni kita nak sambung lagi nak dalam usaha kita nak menghabiskan silibus. So, kita mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Okey, baik. Sekejap saya pasang ni ya. Okey, awak semua sihat ke? Ha? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Okey. Harap gitulah. Walaupun masih panjang lagi PDPR kita ni. Jadi saya harap awak sudi-sudilah untuk join supaya kita tak ketinggalan nanti. Kalau ketinggalan nanti susah. Nak kena ulang balik. Awak pun, masa awak pun terbuang nak kena cari balik. So, hari ni kita nak sambung lagi pembelajaran kita. Dan masih lagi dalam bab 4, bab haba. Okay, kalau 2 minggu lepas kita tamatkan pembelajaran kita tu pada subtopik muatan haba tentu. Ingat lagi tak muatan haba tentu tu apa? Ingat lagi tak muatan haba tentu tu apa? Kita tak ingat dah. Lupa terlupa. Pak, ingat ke tak? Ingat ke tak? Muatan haba tentu tu apa? Siapa nak jawab? Apakah yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu tu? Saya nak masuk. Apa maksud muatan haba tentu? Haba tu adalah tenaga tau. Muatan haba tentu tu apa? Amat ada Amat? Kita tak masuk Amat hari ni? Amat? Amat? Ada. Dini ada Dini? Ada. Benda dari ni, haba muatan haba tentu tu. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi 1 kilo bahan. Ya, betul. Baca skema kan? Okey, dia gini, kita kena ingat haba ataupun tenaga yang kita perlu untuk meningkatkan suhu 1 kilo bahan. Kita ada 1 kilo, katakan ini saya ada 1 kilo. 1 kilo kalkulator. Okey. Sekarang ni kalkulator ni suhu dia 27 darjah Celsius. Contoh. 27 darjah Celsius. Jadi saya nak naik suhu dia jadi 28 darjah Celsius. 1 darjah Celsius lah saya nak naik. Jadi berapa joule tenaga saya nak kena beri ke dia baru dia meningkat suhu. Tu muatan haba. Muatan haba tentu. Jadi berapa nilai tenaga yang diperlukan oleh 1 kilo bahan untuk menaikkan 1 darjah Celsius. Daripada 27 nak jadi 28. Berapa kuantiti tenaga yang dia perlukan. Gitu. Itu muatan haba. Dia nak menaikkan suhu dia. Jadi awak kena faham kalau muatan haba tu tinggi, maksudnya nilai dia besar, maksudnya dia perlukan banyaklah tenaga untuk naikkan suhu. Jadi maksudnya sini dia lambat
panas. Kalau haba sikit-sikit dia lambat. Lambat nak panas. Tapi kalau muatan haba tentu dia rendah, dia cepat panas. Dia cepat panas. Sebab sikit je haba nak. Dia nak naik suhu, dia perlukan sikit lah. Maksudnya dia cepat panas lah. Okay. Okey, seterusnya untuk hari ini adalah muatan haba pendam tentu. Dia berbeza sikit je daripada muatan haba. Okey. Haba pendam tentu ni, kalau saya ada kilo air, contohnya air ni jisim dia 1 kg. Okey. Saya pun nak tukar air ni jadi gas. Ni air. Air. Nah, saya nak tukar air ni biar dia bertukar menjadi gas. Gas. Jadi 1 kg ni, 1 kg air nak bertukar kepada 1 kg gas berapa banyak? Berapa banyak tenaga haba yang diperlukan. So haba pendam tu maksudnya berapa banyak tenaga yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk bertukar keadaan. Daripada air menjadi gas, daripada pepejal menjadi cecair, dia nak berubah bentuk. Kan kita ada tiga bentuk tak? 3 bentuk bahan. Pepejal, cecair, gas. Pepejal, cecair, gas. Jadi katakan pepejal ni 1 kg. Sini 1 kg, 1 kg. Okey. Daripada pepejal nak jadi ke gas, nak jadi ke cecair, cecair nak jadi ke gas. Ni kita perlukan haba pendam. Sebab dia tak bertukar tak bertukar suhu. Suhu dia tetap. Contohnya ais. Dia tengah mencair menjadi cecair lah. Masa tu suhu dia tetap, iaitu 0 darjah Celsius. Sama juga masa air mendidih, cecair bertukar menjadi gas, dia tengah mendidih itu pada suhu 100 darjah Celsius. Okey, jadi pepejal kepada cecair ni, dia perlukan haba pendam tentu pelakuran. Nama dia, haba pendam tentu pelakuran. Dia sedang melakur, mencair. Okey, kalau cecair kepada gas ni, okey, cecair kepada gas pula, nama dia haba pendam tentu penguapan. Tu biasa. Kalau dia pepejal kepada cecair, pelakuran. Cecair kepada gas, penguapan. So kita belajar dua ni dulu lah. Okey, haba pendam tentu pelakuran, haba pendam tentu penguapan. Dalam dia, kalau dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan haba pendam tentu? Okey, haba pendam tentu ialah kuantiti haba yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk bertukar keadaan daripada cecair kepada gas contohnya, ataupun pepejal kepada cecair. Itu. So kalau kita ada ais, nak melebur, ais tu kena serap berapa banyak haba untuk dia mencair. So rumus untuk bagi haba pendam ni adalah Q sama dengan ML. L tu adalah
haba pendam tentu. M, jisim. Q ni haba. Nilai haba. Okey, berapa banyak dia serap. Dah. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Itu gaya dia, cara dia. Okey. Tengok kita pergi satu-satu. Okey. Haba pendam. Jirim boleh wujud dalam 3 keadaan macam saya sebut tadi, iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey. Perbezaan antara ketiga-tiga keadaan jirim ni ialah segi susunan dia. Okey, kalau pepejal tu dia rapat-rapat-rapat, cecair dia jarut-jarut sikit. Kalau gas dia lagi jauh. Jadi gas ni molekul-molekul dia tu boleh bergerak dengan secara rawak, pergi mari. Sebab tu kalau kita kentut, kita boleh cepat je tersebar. Boleh orang tepi kita boleh bau. Sebab apa? Dia bergerak secara rawak. Okey. Menunjukkan bahawa ikatan antara molekul pepejal adalah lebih kuat daripada ikatan antara molekul cecair. Jadi kalau dia nak bertukar daripada pepejal kepada cecair, kita perlukan tenaga. Sebab apa? Sebab dia ada ikatan antara molekul tu. Dia tengah ikat. Jadi kita nak pecahkan ikatan dia tu, memecahkan ikatan, kita perlukan haba. Kita perlukan tenaga untuk pecah dia. Dia pecah jadi cecair. Kalau kita beri tenaga lagi, dia akan pecah lagi jadi gas. Okey. Oleh itu, molekul gas bebas bergerak secara rawak. Maka ikatan antara molekul gas adalah paling lemah. Okay. Haba pendam. Proses perubahan fasa jirim. Daripada satu fasa ke satu fasa. Okay. Daripada fasa pepejal kepada fasa cecair. Itu maksudnya. Okey. Semasa proses perubahan fasa seperti peleburan, pendidihan, suhu adalah tetap. Kalau dia setengah mendidih pada suhu 100 kalau air contohnya. Kalau minyak mendidih bukan 100. Sebab kita goreng tau. Kita goreng 100 darjah Celsius, minyak tu tak mendidih pun. Cuma kalau kita letak ayam tu boleh jadi masak. So minyak haba pendam dia ataupun takat didih dia lebih tinggi daripada air. Okey. Haba diserap semasa peleburan dan pendidihan tanpa perubahan suhu, dikenali sebagai haba pendam. Tanpa perubahan suhu ni yang penting. Beza antara muatan haba dengan haba pendam tak ada perubahan suhu. Muatan haba ada perubahan suhu daripada 27 dia 28 jadi 29 jadi 30. Itu perubahan suhu. Sebab tu muatan haba, rumus dia Q sama dengan MC delta T. Delta T ataupun delta theta. Delta T ni bermaksud perubahan suhu. Ni muatan haba. Kalau haba pendam, Q sama dengan ML. Tak ada pun delta T. So L tu haba pendam. C ni muatan haba. Saya guna pen biru pula. Muatan haba. M jisim. M ni pun jisim juga. L ni haba pendam. Itu beza dia. Amru nak masuk. Allah, Amru tinggal kat rumah Amru. So, baru 20 orang je join yang ini. Macam mana ini? Semakin hari semakin kurang. Dulu 24. Lepas tu jadi kurang jadi 22. Sekarang ni jadi 20 pula.
Semakin tak minat dah belajar nampaknya. Oh. Okey, semasa kondensasi dan pembekuan, haba pendam dibebaskan tanpa perubahan suhu. Okey, tadi daripada pepejal kepada cecair diserap haba. Kalau daripada cecair kepada pepejal, macam kita ada air, nak suruh dia jadi ais, dia kena bebaskan haba. Bebaskan haba. Kalau dia pepejal nak jadi cecair, dia kena serap. Tu beza dia. Kalau tadi ni lah, begini. Mana dah? Pepejal cecair, pepejal pada cecair, sini serap. Sekali serap. Sini serap juga. Okey, daripada gas nak ke cecair nak ke pepejal, yang ni dia kena bebas. Nampak beza dia? Antara serap dengan bebas. Okey. Kalau pepejal kepada cecair, serap. Cecair kepada gas, serap. Gas kepada cecair, bebas. Cecair kepada pepejal pun bebas. Gitu. Kalau faham konsep dalam masalah, senang je benda bab haba ni. Okey. Ini proses perubahan fasa jirim. Ini semua orang faham dah ni. Saya rasa menengah rendah pun kita dah belajar sebenarnya. Okey, kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah keadaan suatu jirim, suatu objek bergantung kepada jisim objek itu dan jenis bahan. Okey. Kalau kita ada banyak air, kita nak suruh dia tukar kepada cecair. Air tu banyak, jadi mestilah lebih banyak haba perlu. Kalau air tu sikit, okey. Kalau ada dua bekas lah, tak? Sini ada piring. Piring adalah beseng. Sini ada beseng. Okey, satu beseng yang pertama awak isi air sikit. Beseng yang kedua awak isi air banyak. Okey. Lepas tu awak dedahkan kepada cahaya matahari. Sini matahari. Okey. Hak mana lebih cepat kering? Bekas satu ke? Bekas satu ke bekas dua? Mana? Bekas satu ke bekas dua? Bekas satu. Mestilah bekas satu tak? Jadi haba pendam yang diperlukan oleh bekas satu ni, haba dia sikit. Q dia. Q sikit. Ni Q banyak. Dia kering tapi lambat lah. Dia perlukan haba yang lebih banyak. Okey. Okey, maka hak tadi Q sama dengan ML. Q sama dengan ML. Jadi kita nak cari L. L sama dengan Q bahagi dengan M. So Q dengan M. Unit dia adalah Joule kg -1. Sebab haba ni unit dia Joule. Haba adalah tenaga tak? Jadi tenaga Joule unit dia. M jisim. Unit dia kg. Jadi unit bagi haba pendam adalah Joule kg -1. Okey, haba pendam tentu pelakuran bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diserap semasa peleburan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa pembekuan. Bebas pembeku. Kalau dia serap haba, lebur. Kalau dia bebas haba, dia beku. Okey, nilai dia lain lah. Nilai bebas lebur dengan beku sama, tapi dia berbeza dengan penguapan. Penguapan dia lain. Okey. Haba pendam tentu penguapan bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diserap semasa pendidihan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa kondensasi bagi satu kg bahan.
Okey, ni teori kinetik jirim ni dia bergerak tu lah. Okey, dia bergerak. Semakin kalau haba makin banyak, kinetik tenaga kinetik dia semakin tinggi. Tenaga kinetik dia semakin tinggi, maksudnya pelanggaran kerap berlaku. Berlaku sebab tu dia panas. Right. Okey. Okey, ni suhu suatu bahan lah, peleburan ataupun pendidihan. Okey. Tempat berlakunya haba pendam, tempat yang rata ni. Sebab apa rata? Sebab suhu dia sama. Berlakunya takat lebur dan takat didik. Itu maksud dia. Okey, ni pun sama. Ni proses penyejukan. Tempat ni rata ni haba pendam. Tempat berubah suhu ni muatan haba. Gitu. Tu beza dia. Beza sikit je. Okey. Lagi ni aplikasi dia. Okey. Semasa ais melebur, molekul ais menyerap haba pendam pelakuran menyebabkan perubahan fasa ais dari pepejal kepada cecair ni. Dia menyerap jadi cecair. Semasa pendidihan pula, molekul air menyerap haba pendam penguapan menyebabkan perubahan fasa air daripada cecair kepada gas. Sehinggalah dia terkondensasi tu, maksudnya gas bertukar menjadi cecair balik. Okey. Tak ada benda. Okey. Okey, ni aplikasi dia. Okey, sistem penyejukan dalam peti sejuk. Peti sejuk menggunakan kesan penyejukan daripada penyejatan cecair. Semasa peredaran ejen penyejuk dalam sistem penyejukan, haba diserap daripada bahagian dalam peti sejuk. Kemudian haba dibebaskan ke persekitaran luar. Awak masuk bahan dalam peti sejuk tu, okey, haba yang dibebaskan semasa dia nak sejuk akan diserap oleh ejen penyejuk. Dalam peti tu ada ejen penyejuk. Kalau peti awak rosak, pergi kedai dia kata habis gas. Contohnya habis gas. Gas itulah ejen penyejuk. Aircon pun sama juga. Sama macam peti sejuk juga. Okey, ni bahagian dia. Dia ada satu salur yang membawa ejen penyejuk ni. Gitu. Lepas tu dalam masa yang sama dia bawa gas haba yang panas keluar dan dibebaskan ke persekitaran. Kalau awak pergi kat peti sejuk, awak pergi kat belakang dia, awak akan rasa panas tak? Panas tu disebabkan oleh haba dalam peti sejuk ditarik keluar. Haba diserap ni. Itu secara dia. Okey. Lagi penyejatan peluh. Okey. Semasa kita melakukan senaman, dia akan keluarkan peluh. Peluh tu akan menyerap haba dalam badan kita. Okey. Haba pendam, menyerap haba. Lepas tu peluh tu akan tersejat. Okey. Tersejat. Peluh tu akan kering tak? Bila peluh kering tu, kita akan rasa badan kita sejuk balik. Okey, apabila peluh tersejat, haba akan diserap ke dalam daripada badan. Hal ini membawa kesan penyejukan kepada badan. Okey, kadar penyejatan boleh meningkat dengan adanya aliran udara. Kalau kita duduk bawah kipas, lagi cepat peluh tu tersejat. Okey. Okey, kita nak jawab soalan sikit. Okey. Rajah 4.2, okey, menunjukkan sebuah pemanas rendam. Okey, pemanas rendam tu dalam makmal ada dawai, dia ada gelung-gelung. Kalau kita sambung dekat punca kuasa, dia akan jadi panas. Lepas tu pemanas tu kita boleh rendam dalam air, boleh gelegok. Okey. Dia macam kettle lah, kettle. Kat rumah kita, pemanah air tu,
Kalau awak tengok dalam pemanas tu ada satu dawai tau. Dawai gelu. Kita letak air dalam tu, kita sambung pelak. Lepas tu dawai tu jadi panas dan menggelegakkan air. Mendidihkan air. Dalam makmal pun ada pemanas rendam, bentuk dia panjang gini. Kalau kita kalau ada di sekolah, saya boleh tunjuk ni. Okey. Pemanas tu berkuasa 480 watt. Digunakan untuk melebur ais dalam sebuah bekas. Okey. Ais dalam bekas, okey. Dalam masa 120 saat, bacaan neraca elektronik berkurang sebanyak 0.172 kg. Okey. Apa maksudnya apa maksud bila dia berkurang? Apa maksud dia berkurang? Sebab apa dia berkurang? Siapa nak jawab? Cepat. Sekarang ni ada 24 orang. Alhamdulillah. 2 orang saja tak masuk. Sebab apa dia berkurang? Siapa nak jawab? Ain Akilah ada? Ain Akilah. Ada cikgu. Okey, sebab apa dia berkurang, Ain? Ais tu duduk dalam bekas tau. Lepas tu dia letak pemanas. Lepas tu bacaan neraca tu berkurang. Sebab apa? Sebab apa? Gimana jisim 0.172? Dia jadi wak. Jadi wak? Daripada ais jadi wak lalu? Cair. Dalam bilik tu. Dia gimana? Cair. Awak nampak tak ni? Ni ais ada salur ni. Salur ni. Salur ni. Saya besarkan sikit. Saya besarkan sikit. Nampak tak ada salur ni? Maksudnya besi ni panas. Pemanas ni panas. Okey, air tu akan menyerap haba. Ais tu menyerap haba tau. Bila ais menyerap haba, ais tu akan mencair. Bila ais tu mencair, cecair tu akan dialirkan ke sinki. Maksudnya sini sebanyak 0.172 kg ni telah bertukar daripada pejal bertukar menjadi cecair. Ya, betul. Bertukar menjadi cecair. Okey. Soalan dia, berapakah jisim ais melebur dalam tempoh pemanasan itu? So, awak kena faham. Bila awak faham, tengok dan jawab saja. Berapakah jisim ais yang melebur? Inilah jisim dia. 0.172 kg. Tak perlu pengiraan pun. Kalau ada setengah soalan dalam fizik ni. Tak perlu pengiraan. Yang penting kita tengok, kita faham. Gitu. So, yang dah melebur adalah 0.17 kg. Hitungkan haba pendam pelakuran. Dia nak haba pendam pelakuran. Jadi, rumus dia Q sama dengan ML. Haba pendam tu mana? Ni L. Ni. Haba pendam tu yang mana? Ni L. L haba pendam. Jadi kita kena ubah rumus tu. L sama dengan M per pula dah. Q bahagi dengan M. Okey. Okey, baik. Q tu adalah haba. Dalam soalan ni tak ada pun dia nilai haba disebut lah. Tapi di sini disebut pasal kuasa dengan masa. Masa 120 saat. Kuasa dengan masa. Jadi awak kena cepat-cepat fikir apa hubungan kuasa, masa dengan
tenaga. Lepas tu kita recall balik, rupanya tenaga ni E sama dengan P darab dengan T. Tenaga, apa-apa jenis tenaga adalah sama dengan P kuasa darab dengan masa. Okey, jadi sini tenaga adalah tenaga haba. E ni boleh bertukar menjadi Q, tenaga haba sini. Ada setengah soalan tenaga kinetik. Jadi E tu boleh jadi tenaga kinetik. Okey, tapi dalam soalan ni E tu adalah tenaga haba. So kita tukar jadi Q. P dia adalah 480 darab dengan masa 120 saat. So berapa tenaga dia sini? 480 darab 120 bersamaan dengan 57,600 joule. Jadi kita pun salin balik dalam soalan, kita gantikan dalam formula. So kita gantikan balik. Okay, ambil sini. Q dia 57,600 bahagi dengan M dia adalah 0.172. So tekanlah kalkulator. Bahagi 0.172. Okey, jawapan dia adalah 3,483.7 unit dia joule kg negatif 1. Nampak? Itulah kalau kita faham, sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah lah kalau kita faham. Tengok So hak ni dia dah bundarkan. Okey. Dia bundarkan kalau awak tengok ni. Sebenarnya 4,883. Okey, dia bundarkan jadi 3.35 darab 10 kuasa 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 kuasa 5 joule kg negatif 1. Tapi dalam peksa, awak tidak digalakkan untuk tu sebab beza dia sangat jauh. Okey, nombor 2 pula. Berapakah kuantiti haba yang diperlukan berapakah kuantiti haba yang dibekalkan oleh sebuah pemanas air elektrik kepada 0.75 kg air pada suhu 30 untuk mengubah air menjadi steam pada suhu 100 darjah Celsius. Okey, sini awak kena faham ni. Ada dua situasi sebenarnya. Awak kena faham. Nyatakan andaian anda buat dalam pengiraan anda. Okey. Saya ada air. Sini air. Okey, ini air. 0.75 kg. Lepas tu air tu nak menjadi steam. Air nak menjadi steam. Steam. Okey. Pada suhu 100 darjah. Asal dia 30 darjah Celsius. Sini 100 darjah Celsius. Okey, baik. Jadi nak kira kuantiti haba ni, yang pertama kita kena ingat kalau haba pendam tak ada perubahan suhu. Okey, tak ada perubahan suhu. Okey. Tapi dalam soalan ni ada perubahan suhu daripada 30 jadi 100. Maksudnya kita kena buat dua pengiraan. Tak? Yang pertama, air tu daripada 30 jadi 100. Lepas tu, satu lagi air tu pada 100 darjah Celsius dia bertukar menjadi steam. Okey, jadi pengiraan sini jumlah haba Q
sama dengan Q bila dia berubah suhu 30 jadi 100, berlaku perubahan suhu, iaitu maksudnya muatan haba tentu MC delta theta. Ataupun MC delta T. Dalam buku teks dia guna benda delta theta ke delta T Sekejap Oh, delta theta. Dia guna delta theta. Okey, perubahan suhu. Okey, tu daripada 30 jadi 100. Tak? Lepas tu 100 nak bertukar menjadi steam pula. Lepas tu muatan haba pendam tambah dengan ml. Okey. Boleh? Jumlah dia mula-mula daripada 30 jadi 100 MC delta theta. Lepas tu 100 nak bertukar menjadi steam ml. Jadi jumlah dia kita kena tambah. Okey. Jadi barulah buat pengiraan. Ambil pen warna merah sekali. Okey. M dia GSM dia berapa dia? 0.75 darab dengan C dia beri ni. Ni. 4.2 darab 10 kuasa 3. Okey. Ataupun 4,200 darab dengan delta theta perubahan suhu daripada 30 jadi 100 bersamaan dengan 70. Okey. Tambah dengan ml 0.75. L dia diberi sini 2.26 darab 10 kuasa 6. 2.26 darab 10 kuasa 6. Barulah kita akan dapat jumlah dia. Jadi 0.75 darab dengan 4,200 darab dengan 70 tambah dengan 0.75 darab dengan 2.26 kuasa 6. So jawapan keseluruhan dia adalah 1915500 joule. Okey, boleh? Boleh tak? So awak kena perhatikan pada soalan tu, ada tak perubahan suhu? Kalau ada perubahan suhu, muatan haba, kita guna rumus muatan haba. Kalau tak ada perubahan suhu, maksudnya dia bertukar daripada suatu keadaan fasa, daripada fasa pepejal kepada cecair ke, kita kena guna muatan haba pendam. So kalau dia gabung soalan tu daripada suhu, ada perubahan suhu kepada perubahan fasa, maksudnya kita kena tambah, kita kena gabungkan dia punya rumus Q sama dengan MC delta theta tambah dengan ML. Okey, kalau tengok penyelesaian dia pun ada ditulis. Kalau 30 nak jadi ke 100, kita kena guna Q sama dengan MC delta theta. Kalau 100 kepada 100 tak ada perubahan suhu, daripada air kepada steam, kita kena guna Q sama dengan ML. Okey. Boleh faham tak? Boleh? Boleh faham? Boleh. Anak-anak? Boleh. Anak-anak tidur ke? Tak. Boleh Boleh Okey Okey. Lepas tu soalan dia tanya ni, nyatakan andaian yang anda buat dalam pengiraan. Okey. Maksudnya sini andaian yang kita buat, haba yang dibekalkan adalah sama dengan haba yang diterima. Maksudnya tak ada lah haba yang berpindah keluar daripada
eksperimen kita tu. Sebab tu kalau eksperimen haba, kita kena balut dia. Kita kena balut. Kalau kita nak panaskan air, kita kena letak di bikar tu, kita kena balut dengan penebat supaya haba tak terbebas keluar. Tu andaian kita. Haba yang kita beri sama yang dia terima. Tapi realiti dia tidak berlaku sebenarnya gitu. Mesti akan ada haba yang terkeluar. Okey? Akan ada haba yang terbebas. Tak? Akan lari jugalah nilai dia tu kalau kita buat pengiraan. Boleh? Sekarang ni ada 24 orang. 24 orang. Okey, jap. Saya cari contoh soalan sekejap lah. Okey. .5 cube ais dipanaskan oleh pemanas rendam elektrik 9,500 watt selama 3 minit. Ais yang cair dikumpulkan dalam bikar. Haba panas tentu pelakuran adalah 3.3 dan 10.5. Kirakan tenaga yang diserap oleh ais. Okey. Okey. Apa tu? GSIM dia 0.5, lepas tu dia guna pemanas 900 watt selama 3 minit. Haba pendam dia adalah 3,000. Kirakan tenaga yang diserap oleh ais. Okey, sebelum tu kita kena guna tenaga dulu. Okey, tenaga kalau pemanas E, besarnya. Sekejap Okey, E sama dengan P darab dengan T ataupun power darab dengan masa. Okey. Yang ni yang dibekalkan oleh pemanas rendam. Jadi pemanas rendam tu tenaga yang dibekalkan adalah tenaga haba. So kita kena tukar daripada E kepada Q. Tenaga haba sama dengan power 900 darab dengan masa 3 minit. 3 minit tu bukan unit SI. So kita kena tukar kepada unit SI. Pada saat 3 darab 60, 180 saat. Okey. So, jadi haba yang diserap oleh ais adalah 900 darab dengan 180. So jawapan dia adalah 162,000 joule. Okey. Yang ni haba yang diserap oleh ais. Sebab tu soalan dia tanya, berapakah GSIM yang cair? Dengan haba banyak ni, berapa banyak GSIM yang cair? Okey, GSIM ais tu cair. Jadi kita kena guna rumus haba pendam lah. Q sama dengan ML. Okey. Q ni yang dibekalkan ni. So jadi kita tulis balik 162,000 sama dengan M kita nak cari, L dia beri dah sini. Ni 3.3 darab 10 kuasa 5. 3.3 darab 10 kuasa 5. Boleh? So M sama dengan, so bahagi 162,000 bahagi dengan 3.3 kuasa 5. So jawapan dia adalah 0.49 kg. 49 kg dah. Sorry, 0.49 kg. Boleh? Boleh, mudah je pengiraan dia. Okey ni? Okey ke tidak? Okey. Okey, hari ni cikgu nak awak buka modul ni, muka surat cikgu nak buat latihan tu atau terus pada saya dalam masa yang sama. Okey, muka surat 116. Buat tugasan nombor 2. Tugasan 2.
1, 2 dan 3. Boleh? Boleh tak ni? Boleh. Okey. Buat tugasan nombor 1, 2 dan 3. Jawab di buku awak. Lepas tu awak snap gambar, hantar pada saya. Saya nak tengok dan saya nak tanda. Sebagai bukti awak buat tugasan. Boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Jadi ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ke tak ada tak tahu nak tanya apa? Biasa gitulah. Sehingga kan tak tahu nak tanya apa sebab faham lajuk tau. Terlajuk dah faham. Jadi tak tahu nak tanya apa. Betul tak? Betul. Senyap jawab ni. Ada kedok atas muka bumi ni. Kan ada 23 orang. 23 orang, 3 orang tak hadir. Bersyukur dah rasa. Okey. Kalau tak ada, okey, masa yang ada ni sehingga pukul 2 awak buat latihan tu terus hantar kepada saya, boleh Saya nak semua orang hantar. Kalau ada dalam ni 23 orang ni semua hantar boleh Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti sini dulu Okey, kita sambung pada esok. Harap-harap esok pun gini juga. Dapat masuk, dapat menyertai kelas. Okey, itu saja. Wallahu alam. Kita tangguh dengan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaika wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Sama. Sama-sama.